Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel dan hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum yang bertajuk Fahaman Etis Mengundang Perpecahan Ummah. Bersama saya, Teacher Mufiah binti Muhlisin selaku moderator pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para panel profesional kita pada hari ini. Bersama saya adalah 3 orang panel, iaitu Saudari Farah Lillah binti Zainal Abidin selaku panel pencadang utama, seterusnya Saudari Umi Natra binti Asrul selaku panel pencadang kedua, dan Saudari Putri Nur Halijah binti Zainal Effendi sebagai panel pembangkang tunggal. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk kita mempersilakan panel pencadang utama kita untuk membahaskan persoalan mengenai asal-usul dan isu-isu yang berkaitan rapat dengan fahaman etis di Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator. Baiklah, selaku pencadang pertama, saya akan menceritakan sejarah mengenai etis yang mengundang kepada perpecahan ummah. Etis dalam bahasa Inggeris berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud tiada Tuhan. Menurut The New Encyclopedia Britannica, etis ini merupakan sebuah kritikan dan penafian terhadap kepercayaan metafizik tentang Tuhan atau makhluk kerohanian, manakala etis dalam bahasa Arab dikenali sebagai mulhid atau ilhad, bermaksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Pada zaman tamadun Greek, Diagoras of Melos and Epicurus hanya berpegang kepada logik akal semata-mata. Idea etisme ini diteruskan oleh Baron de Holbach dan dia mendakwa semua kanak-kanak yang dilahirkan adalah etis kerana mereka tidak tahu akan Tuhan. Karl Marx berpendapat semua agama perlu dimansuhkan terlebih dahulu sebagai proses membina manusia menjadi Tuhan. Menurutnya lagi, bukan Tuhan yang mencipta manusia, tetapi manusialah yang mencipta Tuhan. Menurut Karen Armstrong, pemikiran etis pada akhir abad ini, jika Tuhan belum mati, maka adalah menjadi tugas manusia untuk membunuh Tuhan. Pemikiran pada zaman moden etis adalah untuk beriman dengan sains sahaja, sebagaimana slogan The New Ethics. Tak ada syurga, tak ada neraka, hanya sains. Di Malaysia, isu etis ini menjadi perhatian umum apabila media arus melaporkan pertemuan kumpulan etis di beberapa laman Facebook seperti Warung Etis yang mempunyai kelahiran seramai 5,000 orang dan blog Melayu Etis yang ditulis sejak tahun 2013 lagi. Etis Malaysia sekadar mengikut tren barat yang dikatakan sempoi dengan status tidak beragama. Isu ini menyerang sifat anak muda yang suka kepada kebebasan dan asal agama dan kepercayaan. Oleh itu, mereka berani mengungkut pihak berkuasa agar tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Menurut tinjauan Gallup International 2015, benua Eropah dan Asia Timur merupakan kawasan dengan kadar etisme tertinggi. Golongan ini juga mula menular di kalangan anak remaja. Perkara ini tidak boleh dipandangkan kerana masyarakat Malaysia berpaksi kepada agama dan ia merupakan asas penting dalam keharmonian negara dan bangsa untuk generasi yang akan datang. Terima kasih kepada Saudari Farah Lillah di atas hujah sebentar tadi. Sekarang tiba masanya untuk kita mendengar hujah daripada satu-satunya panel pembangkang kita, Saudari Putri. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator atas persoalan sebentar tadi. Di sini, saya ingin menegaskan bahawa etis memperjuangkan kebenaran mengenai penafian kewujudan Tuhan berdasarkan logik dan aliran pemikiran yang moden. Golongan etis berjuang menegakkan kebenaran ini melalui beberapa bukti atau dalil seperti kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan. Tuhan yang terdapat dalam mana-mana agama tidak mempunyai jasad yang dapat diterima oleh deria manusia dan tidak boleh dikesan oleh mesin. Oleh itu, kepercayaan terhadap Tuhan hanyalah khayalan manusia semata-mata. Selain itu, masalah kesengsaraan di atas bumi, kejahatan dan kesengsaraan di dunia merupakan bukti bahawa Tuhan yang bersifat baik dan berkuasa tidak pernah wujud. Melalui pemikiran yang waras, kita akan sedar bahawa jika Tuhan benar-benar wujud, pasti dia tidak akan membiarkan kejahatan terus berlaku. Secara keseluruhannya, fahaman etis meyakinkan manusia bahawa tanpa berpegang atau bergantung kepada mana-mana Tuhan, manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan dapat mencapai tahap kemajuan yang paling tinggi dalam kehidupan. Sekian daripada saya, kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Putri. Hadirin sekalian, seterusnya kita beralih kepada Saudari Umi, panel pencadang kedua kita. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator. Baiklah, sebagai pencadang kedua pada hari ini, izinkan saya untuk menegaskan bahawa etis mengundang perpecahan ummah. Secara umumnya, etisme adalah penolakan kepercayaan semua Tuhan itu wujud. Pada tahun 2017, berlaku ancaman besar-besaran terhadap golongan etis yang melakukan gerakan puak mereka di Kuala Lumpur. Hal ini mendatangkan kerisauan masyarakat kerana ianya memesongkan akidah umat Islam yang menggugat kestabilan negara melalui perpecahan ummah. Selain tindakan undang-undang, kerajaan menjalankan sesi penerangan dan pendidikan bagi mengembalikan semula akidah umat Islam yang turut terpesong dalam gerakan tersebut di Malaysia. Golongan etis ini juga bukan hanya mencabar perlembagaan negara tetapi jelas mencabar agama-agama lain, khususnya agama Islam iaitu agama rasmi Malaysia. Ibu bapa juga gusar terhadap anak-anak mereka di bangku sekolah tentang isu kesongsangan ini.
hidup tanpa Tuhan dan tidak berbuat segala sesuatu yang wujud ataupun gaib adalah hak individu yang jelas melanggaри perlembagaan negara, khususnya Malaysia. Hal ini demikian kerana sudah jelas termaktub dalam perlembagaan hukum negara Malaysia yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Profesor Madya Dr. Syam Rahayu yang kini merupakan pensyarah turut menzahirkan kebimbangannya menghubung ketenteraman masyarakat beragama dengan kewujudan ideologi atau fahaman ini. Jika penyebaran ideologi, pemikiran falsafah atau dogma kepercayaan itu berterusan dalam kalangan masyarakat beragama, ia sudah pasti akan menimbulkan huru-hara dan hidup tanpa akidah. Akhir sekali menjadi persoalan sekiranya golongan etis meninggal dunia, bagaimanakah dan di manakah mereka akan mengebumikan atau menguruskan mayat tersebut, atau mungkin mati itu tidak wujud dalam kamus kepercayaan mereka kerana mati itu satu kepercayaan individu yang beragama. Jadi celitkan minda ke manakah kita akan membawa arah kehidupan kita dengan berlandaskan agama dan akidah yang benar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan yang diberikan oleh saudari Umi. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Nampaknya masa mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya membuka ruang kepada para hadirin untuk bertanya soalan kepada panel kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Adakah fahaman etis ini bahaya dalam masyarakat di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih pada soalan. Umum mengetahui bahawa etis merupakan fahaman yang tidak mempercayai Tuhan dan sesuatu kebebasan. Apabila fahaman ini berjaya diterapkan dalam Malaysia, ia akan memberi kesan buruk kepada negara bahkan masyarakat, khususnya golongan remaja. Remaja merupakan golongan yang mudah terpengaruh. Oleh itu, ia akan meningkatkan masalah sosial dan ia akan memberi kesan buruk kepada negara, iaitu imej negara dapat tercemar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazri. Izinkan saya bertanya kepada para panel, bagaimanakah cara penyebaran fahaman etis ini dalam kalangan umat? Terima kasih kepada peserta yang mengajukan soalan. Baiklah, antara cara penyebaran etis dalam kalangan umat ialah kemunculan media baru dan penerbitan alternatif yang sukar dikawal turut menyumbang kepada kebincangan ini. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Diharapkan agar perkongsian pada hari ini dapat memberikan input yang baik kepada para hadirin dan semoga jawapan daripada panel tadi dapat menyelesaikan segala persoalan yang bermain di minda hadirin sekalian. Sekian sahaja dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.